Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, sambung kitab Qaulul Tam, masalah yang ke-43. Masalah yang ke-43, ya, muka surat 39 Jawi, 26 Rumi. 39 Jawi, 26 Rumi. Masalah ke-43. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Masalah yang ke-43, makmum masbuk mengikut imam di dalam rukuk, kemudian imam berhadas di dalam sujud. Apabila makmum masbuk ni dengan maksud dia tak sempat baca Fatihah ataupun sempat tak sempat habis Fatihah. Sama ada langsung tak dapat baca Fatihah, masbuklah, ataupun baca Fatihah sempat tapi tak sempat habis. Terus rukuk sebab imam dah rukuk kan, masbuk. Apabila makmum masbuk mendapat imam di dalam rukuk, sempat tamakninah, sempat rukuk dengan imam, tapi Fatihah tak sempat baca ataupun tak sempurna, tak habis lagi baca, okay? Masbuk kan, maka terus ia mengikutinya, teruslah ikut imam walaupun Fatihah tak baca ataupun tak habis baca, dan sempat bertamakninah ia serta imamnya di dalam rukuk, dapat tamakninah dengan imam dalam rukuk, okey. Kemudian maknanya dia dapat rakaat lah, walaupun dia tak baca Fatihah sampai habis, ataupun dia tak baca Fatihah langsung, tapi dia sempat tamakninah ataupun rukuk, dapat tamakninah dengan imam, bukan selisih, dapat betul-betul Allahu Akbar dapat, okey, dia dapat rakaat. Kemudian imamnya berhadas di dalam sujud i'tidal, imam mengikut juga, imam pun sujud. Masa sujud tu imam batal sembahyang. Imam batal sembahyang. Jadi dia nak cerita apa ni? Macam mana dengan makmum tadi? Makmum tadi dapat tak baca Fatihah tadi, dapat ketika rukuk, tapi rakaat dapat sebab dapat tamakninah ketika rukuk. Tiba-tiba imam pula batal masa sujud tu. Maka makmum yang masbuk itu adalah dikira mendapat rakaat. Itu dapat rakaat tanpa khilaf. Tak ada khilaf ulama, memang dapat. Kerana ia telah mendapat rukuk yang dikira diperoleh oleh imam. Maknanya kita dapat faham, dapat rakaat tu bila dapat rukuk, tak semestinya kena habiskan rakaat dengan imam. Tak semestinya. Tu je nak point dia kat situ, nak beritahu. Tadi kan bimbang pula. Aku sujud, imam batal. Dia sebenarnya bila sebut imam batal, dia sama je. Kita mufarakah dengan imam. Samalah ketika dalam sujud.
Sama je. Yang penting imam dah tak ada dah waktu tu. Tapi tak sempat dapat satu rakaat dengan imam, dapat rukuk aja tadi. Kalau dia baca Fatihah semua daripada awal, rukuk, i'tidal, sujud, imam batal, tak ada masalah lah. Dia tak ada masalah, dia teruskan sembahyang, imam batal. Ini dia tak baca Fatihah tadi, imam tanggung Fatihah dia. Sama ada sepenuhnya Fatihah ataupun separuh Fatihah, imam tanggung. Tiba-tiba belum habis satu rakaat tu imam batal. Dia takut orang fikir alamak masalah ke? Tak ada masalah. Dapat juga rakaat kerana dah dapat rukuk, dapat rakaat. Dia nak bagi tahu yang tu. Masalah ini disebutnya oleh Al-Bughawi, demikian juga dinakalkan dalam Syarhul Muhazzab. Dapat juga, jadi tak payah pening kan. Okey. Dia nak kata pula, dan taswir masalahnya, apabila imam dan taswir masalahnya, kalau digambarkan lagi, dipanjangkan lagi masalahnya, disambungkan lagi cerita ni, apabila imam berhadas di dalam sujud, yang bererti jika berhadas ia di dalam rukuk atau dalam i'tidal, tidak mendapat ia rakaat itu. Boleh juga diartikan dengan tidak mendapat keseluruhannya. Dia kata, kalau dalam contoh Al-Bughawi yang ada dekat dalam kitab Muhazzab, Syarhul Muhazzab, Syarah Muhazzab, dia kata imam batal ketika sujud. Dia bagi contoh itu. Imam batal ketika sujud. Kalau imam batal ketika i'tidal macam mana? Imam batal ketika rukuk macam mana? Dia buat masalah. Sebab ketika sujud dia bagi contoh dah, dapat. Ketika rukuk ataupun ketika i'tidal imam batal. Bila dapat tamakninah dengan imamnya, baru imam batal. Contohnya Allahu Akbar, dia tak boleh baca Fatihah lagi, dia pun Allahu Akbar. Okey, dah dapat rakaat dah. Imam batal. Dapat tak? Dapatlah. Dapat apa dalam contoh kata sujud. Imam kata masa sujud. Dia buat masalah lagi. Dia kata kalau tengok sekali lalu, tak dapat lah. Sebab contoh dia imam batal ketika sujud, bukan ketika i'tidal, bukan ketika rukuk. Tak dapat lah, dia kata gitu. Kalau tengok sekali lalu, dia kata bererti jika berhadas ia di dalam rukuk atau di dalam i'tidal, tak dapat rakaat. Kalau tidak, kenapa bagi contoh masa sujud? Bagilah contoh masa i'tidal ke? Dia bagi contoh. Dia mempertikaikan contoh itu. Sedangkan kita tahu contoh itu contoh aja. Buatlah masalah sendiri. Tapi dia tikaikan. Dia kata, contoh ni dia bagi contoh ketika sujud. Dan jadi masalah juga. Macam mana kalau dia batal ketika duduk di antara dua sujud? Dapat rakaat juga ke tak? Imam rukuk, dia tak sempat habis Fatihah, dia masbuk, dia rukuk. Imam i'tidal, dia i'tidal. Imam sujud, dia sujud. Imam duduk di antara sujud, dia duduk di antara dua sujud, imam batal. Adakah dapat rakaat? Kita kata dapatlah. Sebab dah sujud dapat, duduk di antara dua sujud lagi dapat. Kalau imam sujud yang kedua baru batal, dapat tak? Dapat lah. Kalau imam berdiri rakaat seterusnya baru batal, dapat rakaat tak yang rukuk tadi tu? Dapatlah. Itu ke belakang. Kalau itu ke depan, kalau ke belakang, iaitu imam ketika i'tidal tu yang batal. Dia buat masalah gitu pula. Dia kata, oleh kerana contohnya imam batal ketika sujud, maka ketika imam batal ketika rukuk dan imam batal ketika i'tidal, tak dapatlah rakaat. Dia bagi buat masalah. Dan sepatutnya, dia kata, dikira juga mendapat rakaat bagi makmum. Sepatutnya dapat jugalah. Janganlah lurus penduk sangat. Bila imam sujud baru batal, makmum yang masbuk tadi dapat kan. Jadi kalau imam ketika i'tidal batal pun dapat juga. Sujud tadi contoh aja. Kalau imam dalam rukuk pun dapat. Tadi contoh aja. Imam dalam rukuk macam mana? Imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, dapat tamakninah, dapat rakaat. Imam batal. Dapat rakaat? Dapat. Contoh sujud, dapat juga. Maksudnya dapat tamakninah tu dalam rukuk, kira dapatlah. Dan sepatutnya dikira juga mendapat rakaat, dapat lah. Ketika rukuk dapat, ketika i'tidal dapat, imam rukuk. Dan dalam rukuk, bila imam berhadas dalam rukuk, makmum sempat dapat tamakninah ketika dah rukuk, lepas tu imam batal, walaupun imam tak bangun lagi, dapat rakaat. Dia kata kenapa pula kita nak kata ketika i'tidal, ketika rukuk? Kitab kata kita sujud lah. Sampai gitu sekali. Kalau bagi saya tak perlulah kita nak kata tukar ibarat. Kita kiaskanlah. Dia bagi contoh.
Dia kata dalam kitab yang lain, dia kata apabila makmum tadi mufarakah ketika rukuk, ataupun imam rukuk, dia masbuk kan, dia tak baca Fatihah, dia terus rukuk, maka dapat rakaat kan. Bila imam i'tidal je, dia mufarakah. Kalau dia buat gitu, makmum tadi mufarakah, kalau makmum buat gitu, makmum tadi tetap dapat rakaat. Tetap dapat rakaat. Jadi kalaulah begitu mufarakah tu dapat rakaat, maknanya macam tu jugalah kalau imam terbatal. Sebab terbatal dengan mufarakah ni sama je, dapatlah juga. Jadi daripada daripada qadhi berkata begitu, maka dia kata ibarah tadi tu bukan mesti kata batal ketika sujud, batal ketika rukuk pun tak apa, batal ketika i'tidal pun dapat rakaat juga. Cuma dia bagi contoh sujud. Nak beritahu gitu, dia nak detailkan begitu. Jadi kita dapat faham, jika makmum yang masbuk tak baca Fatihah, kerana dia masbuk, dia terus rukuk, lepas dia dapat tamakninah je dengan imam, dia terus dapat rakaat. Walaupun selepas itu dia mufarakah ke, walaupun dia mufarakah dalam rukuk sekalipun. Ada orang buat gini, ada. Ada sebab dia nak sembahyang seorang. Dia nak sembahyang seorang, tapi dia tengok ada imam rukuk, dia pun Allahu Akbar, terus rukuk. Maka dia tak payah baca Fatihah lah, dia terus rukuk. Dapat tamakninah dapat. Lepas tu bila imam i'tidal dia mufarakah, dia sembahyang sendiri. Maka sembahyang dia tu tak payah baca Fatihah satu rakaat. Tapi dia tak ada imam sebab dia dah mufarakah. Tak dapat pahala jemaah mufarakah gini. Tak dapat pahala jemaah. Luput pahala jemaah. Dia tak dapat. Sebab mufarakah tanpa alasan yang diterima, hukumnya makruh. Bila hukum makruh, hilang pahala jemaah. Hilang. Tapi kalau mufarakah tu kerana ada alasan yang diterima syarak, contohnya imam tinggal sunat aba'id, mufarakah dia tetap dapat, makmum punya mufarakah tadi tetap dapat pahala jemaah. Contohnya imam salah rakaat, dia mufarakah, tetap dapat pahala jemaah. Sebab kesalahan itu diterima syarak. Tapi kalau saja-saja mufarakah, boleh, tak ada masalah, tapi luput pahala jemaah. Walaupun ketika tahiyat akhir dah, dia sembahyang dengan imam daripada awal, masa fil alamin innaka hamidum majid, dia terasa nak mufarakah saja-saja, dia pun mufarakah dengan imam. Lepas tu imam salam, dia pun salam tak dapat pahala jemaah. Walaupun ujung-ujung tak dapat pahala jemaah. Sebab tak diterima syarak, tak ada alasan yang diterima syarak mufarakah dia tadi. Jadi dia sebut kat sini, macam itulah, jika imam batal, dia tetap dapat rakaat. Macam mana kalau dia tak dapat rakaat? Makmum tadi masuk, ketika imam rukuk dia masuk, tapi baru nak rukuk ni makmum ni, dia kata dapat, alhamdulillah dapat juga. Sabar dulu, tak dapat tamakninah lagi, baru dalam perjalanan ni Allah sami'allahu liman hamidah, tak dapat. Dia kena imam Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, lebih kurang 1 saat kat situ tamakninah tu. Tapi tak, ni selisih. Imam rukuk, cepat dia masuk, ramai orang buat gini. Ramai. Allah sami'allahu liman hamidah, tak dapat tau. Halalah. Kadang-kadang dia tak tambah. Saya perhati. Ada orang gitu. Kadang-kadang dah rukuk dah, Allahu Akbar sami'allahu liman hamidah. Ni kan, Allahu Akbar sami'allahu liman hamidah. Ya halalah, dapat tu. Tak dapat weh. Tambah satu lagi weh. Dia tak tambah, maka tak salah sembahyang dia. Cuma kita bukan nak kira tu. Lepas tu imam batal ataupun dia mufarakah. Kita ambil contoh imam batal lah. Dia makmum tadi masbuk tadi tak baca Fatihah tadi, Allah sami'allahu liman hamidah, tak dapat rakaat. Jadi tak dapat pun imam juga. Okay, terus imam tidak kerana ikut imam dan kerana dia dapat rakaat. Okay. Yang contoh yang saya buat sendiri, makmum tadi berselisih, maka makmum tak dapat rakaat. Sepatutnya dia kena baca Fatihah, tapi tak boleh dia baca Fatihah sebab imam tidak dah ke depan dah, maka dia kenalah ikut imam walaupun dia tak dapat. Bila tak dapat selisih kan, bila tak dapat selisih, imam pun batal ketika i'tidal. Tak ada orang ganti. Makmum tadi dah tak ada orang ganti, sembahyang seorang lah. Bila dia sembahyang seorang, automatik dia tak boleh buat apa-apa. Dia tegur duduk macam tu, tegur kat tangan, baca Fatihah. Dia tak boleh i'tidal apa, rukuk i'tidal semua tak boleh. Tak boleh. Okey. Habis. Masalah 43 habis. Macam tu jugalah kalau yang lain-lain pun sama juga. Kiaskanlah masalah lain. Masalah yang ke-44.
Imam rukuk. Imam rukuk sedangkan makmum membaca menghabiskan surah. Oh, gitu pula. Apabila imam mendahului makmum dengan bacaan surah di dalam sembahyang jahriyah, sembahyang baca kuat, imam mendahului makmum dengan bacaan surah. Oh, maknanya imam baca surah, makmum baca surah dalam sembahyang kuat. Sembahyang kuat, asal makmum dia baca surah juga. Patutnya baca kuat, makmum baca ketika jahar. Makmum baca, imam baca surah, makmum dengar. Tapi dia baca juga. Tak apalah, tak batal pun. Okay? Atau sembahyang sirriyah. Baru betul. Sembahyang tidak nyaring. Barulah imam baca surah, makmum baca juga. Okay? Dan terus rukuk ia. Bila imam baca surah, makmum baca surah. Imam dah habis, makmum tak habis lagi baca surah. Imam rukuk, makmum baca surah ni nak rukuk ke apa? Okay? Dan terus rukuk ia. Rukuk imam. Sedangkan makmum masih ia membaca untuk menghabiskan surah. Sedangkan makmum tadi tak habis surah lagi, habiskanlah surah. Okay? Surah habiskan. Okay? Dia bukan nak habiskan Fatihah. Kalau habiskan Fatihah kenalah juga. Kalau dia muafiq, mestilah habiskan Fatihah. Tapi dia baca surah ni, maka ia dapat menghabiskan surah itu. Oh, dia kata sikit lagi ni, sikit lagi. Dia pun habiskan surah. Makmum tadi. Dan dia kata sikit je lagi, sikit, satu ayat je. Lepas tu, dan sempat ia mendapati imam di dalam rukuk. Dia pun rukuk, dapat tamak ninah dengan imam dalam rukuk. Yang ni masalah masbuk ke tak ni? Kita dua-dua sama. Dua-dua sama. Kita kalau dia masalah masbuk, dia habis baca surah, dia rukuk, dapat tamak ninah dalam rukuk, maka dapat rakaat. Ataupun kalau dia bukan masbuk, saya rasa dia bukan masbuk ni. Dia bukan masbuk ni, dia muafiq, sebab tu dia dah baca surah. Kan, betul juga, dia bukan masbuk ni, dia muafiq. Jadi maknanya dia dah baca Fatihah selesai dah. Imam baca surah, dia baca surah juga. Imam habis surah, dia kata alah satu ayat je lagi, dia pun habiskan. Maknanya dia muafiq lah. Bila dia muafiq, dia tak adalah peraturan imam rukuk, makmum kena rukuk, dapat tamak ninah ketika rukuk, tak adalah peraturan tu. Kan? Jadi bila kata alah tak apa, kalau imam i'tidal baru habis surah pun tak ada masalah, aku muafiq, aku bukan masbuk. Dia kata gitu, jadi habiskan je lah surah. Okey, kemudian dan berkata Abu Muhammad, dan dia tu sempat ia mendapati imam di dalam rukuk. Dia habis baca surah, imam dah rukuk lama dah. Dia habis surah, dia pun rukuk. Dapat pula tamak ninah dengan imam dah rukuk. Tapi kalau tak dapat ke, rakaat memang dapat, dia bukan masbuk. Tapi tiba-tiba dapat. Jadi seolah-olah perbuatan dia tadi tak salah lah. Seolah-olah gitu. Tu dia nak cerita, tak salah lah. Sebab walaupun imam dah rukuk, dia tak rukuk lagi kerana nak habiskan surah, tapi dia dapat juga rukuk dengan imam. Tak salah lah, kata tak salah. Dia kata gitu. Okay? Maka sesungguhnya makmum itu melakukan kesalahan. Salah. Kerana mengikut imam hukumnya wajib, dan baca surah hukumnya sunat juga. Salah dengan maksud bukan batal. Salah maksud tak ikut peraturan. Peraturannya innama ju'ilal imamu liyutamma bih fala takhtalifu alaih. Dijadikan imam untuk diikuti, janganlah menyalahi dia. Fa iza kabbara fakabbiru. Bila imam takbir, makmum takbir. Wa iza raka'a farka'u rukuk. Jadi kena buat jugalah. Tapi yang sunat-sunat imam dah bagi arahan, terus buat macam mana askar tu. Kemudian imam dah arahan suruh pergi, makmum tetap habiskan surah. Sedangkan mengikut imam tu hukum wajib, surah tu hukumnya sunat. Maka sepatutnya tinggalkan surah, tinggalkan yang sunat-sunat. Kita dapat faham juga, begitulah subhana rabbiyal a'la. Tak habis baca lagi, imam dah bagi arahan dah. Kita imam ni baca sekali ke apa subhana rabbiyal a'la? Ataupun mentah-mentah lah imam pergi dulu, dia subhana rabbiyal a'la dulu, kita on the way dalam perjalanan. Bila kita letak je kepala, baru subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sekali, imam dah angkat sebab dia dah awal-awal lagi subhana rabbiyal a'la. Kita baru sekali. Habiskan 3. Sunat ni, sunat. Salah tu. Perbuatan tu adalah salah. Patutnya makmum ni angkat je kepala sekali pun sekali lah. Kalaulah dalam masalah masbuk, imam boleh tanggung Fatihah. Imam tanggung Fatihah. Fatihah tu rukun.
Fatihah tu rukun. Tapi bila imam rukuk, dia masbuk, walaupun dia tak baca Fatihah langsung, dia rukuk. Maksudnya tinggalkan rukun. Rukun 13 tu, tinggalkan. Kerana kekuatan suruhan untuk mengikut imam. Kalau yang sunat, lagilah patutnya kena tinggal. Yang wajib pun kena tinggal, iaitu Fatihah. Fatihah tu rukun, kena tinggal. Maka yang sunat, lagilah kena tinggal. Ini dia buat juga. Macam tu juga, Rabbi fili warhamni, tak sempat habis baca, imam dah pergi, dah masuk, imam dah bagi arahan tu, maksud kepala imam dah sampai lah, maksudnya imam dah ke rukun itu, rukun yang nak pergi. Kalau imam masih lagi on the way berjalan, masih lagi perjalanan, itu teruskanlah baca. Imam sampai aja, bukan dengar suara imam, tengok perbuatan imam. Kalau nampak, kalau tak nampak perbuatan imam, baru dengar. Dia punya kaedah dia, pertama sekali ikut imam dengan melihat. Lepas tu baru dengan mendengar kalau tidak dapat melihat. Jadi kalau imam dah pergi, sampai dah kepala imam dekat lantai, okey, makmum waktu tu dah boleh pergi. Walaupun imam masih lagi ada sebut kat mulut, Allah, dah sujud ni, dah Allah lagi. Wa akbar, tak perlu ikut imam punya arahan suara. Kerana kita sendiri nampak imam dah sampai, maka terus pergi je. Okey. Ataupun imam tak habis lagi, tak sampai lagi ke sujud, dah habis bar dah, Allahu akbar. Jadi makmum jangan pergi, makmum yang nampak, jangan dengar dia punya suara, tengok perbuatan dia. Kalau duduk kat belakang imam, kalau tak tahu ke mana-mana, tak nampak, barulah ikut arahan imam. Sebab tak nampak imam, baru ikut arahan dari segi suara. Tapi kalau nampak, ikut yang nampak tu. Nampak. Jadi imam pergi, imam dah sampai aja, makmum pergi. Walaupun makmum tengah baca yang sunat-sunat, sama ada sunat tu sunat hai'ah ataupun sunat abad sekalipun, tengah baca tayat awal, tak habis lagi, imam naik dah. Imam naik dah rakaat ketiga. Maksud naik tu dah sampai lah, on the way tu baca lagi. Imam on the way tu baca lagi. Imam naik je, dia baru Assalamu alaina wa ala ibadillah. Imam pun Allah salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Imam dah berdiri. Cukup kat situ, makmum bangun. Macam mana dengan tahiyat awal? Imam tanggung. Macam dengan subhana rabbiyal a'la, imam tanggung. Subhanal azim, rabbil fili, imam tanggung. Kalaulah Fatihah pun imam boleh tanggung, jika masbuk, ini kan pula yang sunat-sunat, terlebih-lebih lagi boleh tanggung. Tu nak bagi tahu kat situ. Ya. Dalam bab uzurkan. Tayat awal dimaafkan 3 rukun panjang. Bukan. Bukan macam tu. Tayat awal bukan 3 rukun panjang. Tayat awal 2 rukun. Okey, maka dia dimaafkan 3 rukun panjang. Bukan. Kalau nak cakap macam tu, tak boleh cakap 3 rukun panjang. Boleh cakap 2 rukun panjang aja. Sebab 3 rukun panjang, macam ni. Bukan macam tu soalan dia. Bukan macam tu soalan dia. Dia baca Fatihah, dia baca tahiyat awal. Bila dia baca tahiyat awal, lepas habis tahiyat awal, dia bangun. Bila dia bangun, dia baca Fatihah. Makmum tadi, bila makmum baca Fatihah, imam dah rukuk. Makmum ni maaf 3 rukun panjang, macam tu. Dia bukan daripada awal. Kalau daripada duduk, dia cuma dimaafkan 2 rukun aja. Saya tak apalah, walaupun dia bukan soal gitu. Tapi sebab dia cakap, terjawab juga soalan yang dia tak soal. Ketika imam ketika makmum tahiyat awal, imam tahiyat awal, lepas tu imam bangun. Makmum tadi dia nak baca tahiyat awal sampai habis pun boleh. Tapi kalau ikut dalam kitab itu salah. Salah yang tak membatalkan, tak batalkan. Tapi salah. Sepatutnya bangun aja, tinggalkan tahiyat awal. Tapi dia baca juga, tak batal. Habis tu dia boleh, berapa jauh dia boleh dengan imam. Dia maafkan 2 rukun dia panggil. Jadi imam berdiri, imam rukuk. Imam berdiri, imam rukuk. Dia tadi imam rukuk. Dia tadi kena bangun dah, makmum tadi. Kalau imam i'tidal, dia duduk baca tahiyat awal lagi, makmum batal. Kalau soal macam tu, tapi bukan soalan tu. Dia baca tahiyat awal. Oleh kerana dia baca tahiyat awal, imam dah bangun. Imam dah baca Fatihah.
dah mula baca, dia tetap nak habiskan tayat awal dia. Kemudian dia pun bangun nak habis tayat awal. Oleh kerana dia lambat bangun, imam dah tengah baca dah. Imam dah tengah. Bila imam dah tengah-tengah, dia baru start baca bismillah. Imam dah habis baca Fatihah. Imam dah habis baca Fatihah, imam rukuk Makmum tadi duk sirah tu, imam dah rukuk dah. Satu ayat lagi, ayat panjang pula tu. Ayat yang terakhir Fatihah, imam dah rukuk. Lepas tu dia tanya, tak dimaafkan ke 3 rukun panjang? Ya, kat situ ada khilaf. Ada khilaf. Ada khilaf dalam masalah ke berapa tu? Bajah Mardiyah. Ada memang dalam kitab Mahfuz Masbuk. Masalah yang khilaf, masalah hujung tu. Dia ada 8 keadaan semua sekali. Dia ada khilaf. Khilaf dia dekat salah tak dia baca tahiyat awal tadi. Ataupun dia menunggu imam, dia baca sampai habis. Dia tak, imam dah pergi, imam dah naik rakaat ketiga, dia tetap baca juga. Salah tak? Jika ianya salah besar, maka dia tak dimaafkan 3 rukun panjang. Bila dia naik nanti baca Fatihah, dia tak dimaafkan 3 rukun panjang. Jika perbuatan itu tak salah, perbuatan baca tahiyat awal tadi tak salah, maka dia dimaafkan 3 rukun panjang. Dia bergantung pada tu. Jadi ada ulama kata salah, ada ulama kata tak salah. Salah tu salah yang bukan batalkan, tak salah batalkan. Kerana kesan daripada dia baca tahiyat awal, dia pun bangun rakaat seterusnya, menyebabkan dia berdiri dengan imam tak cukup kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan, sebab imam dah rukuk, dia tak sebab habis Fatihah. Jika dia masbuk, jika dia rakaat ketiga tu dia masbuk, kita dah mengaji sebelum ni, rakaat ketiga pun boleh jadi masbuk, walaupun rakaat pertama dan rakaat kedua tu muafiq. Rakaat ketiga boleh jadi masbuk dengan sebab tadi. Jika dia masbuk, dia tak maaf 3 rukun, dia kena rukuk, dapat tamakninah dengan imam. Tak habis Fatihah pun tak apa, imam tangguh. Jika perbuatan dia membaca tahiyat awal tu tak salah, jika perbuatan membaca tahiyat awal itu salah, maka oleh kerana itu dia tak sempat baca, maka dia ni uzur yang tidak diiktiraf. Bila dia uzur yang tidak diiktiraf, dia hanya dimaafkan 2 rukun saja. Kat situ pening sikit. Kenapa 3 rukun panjang, kenapa 2 rukun? Dia hanya dimaafkan 2 rukun saja, lambat daripada imam. Ketika imam rukuk, dia kena habiskan Fatihah dan rukuk. Ini masalah khilaf. Tak silap masalah ke-8 ke masalah ke-7 dalam Bahjah Mardiyah ujung musalli. Jadi kalau yang kata, ada orang kata dimaafkan 3 rukun panjang, maknanya dia mengambil pendapat bahawasanya baca tahiyat awal tu tak salah. Padahal ibadah naik tak salah. Maka bila dia naik, nak buat macam mana? Aku uzur, nak buat macam mana? Aku baca tahiyat awal. Ada pendapat kata itu. Tapi ada pendapat kata salah. Kenapa habiskan, bangunlah. Sebab kau buat benda yang salah, iaitu habiskan tahiyat awal, tak kisah tak batal, tapi kesan dia nanti tak cukup masa nak baca Fatihah. Siapa suruh baca tahiyat awal? Maka didenda. Bila didenda, tak dibenarkan 3 rukun panjang. Hanya dibenarkan 2 rukun. Tak kira panjang pendek. Mana rukun i'tidal 2 rukun. Itu ada. Ada sebenarnya ada dalam baca Mardiyah, ada. Dalam ni pun ada kat belakang-belakang. Itu masalah khilaf. Dia ada 5 masalah ijma', 3 masalah khilaf. Yang 3 tu. 3 tu. Tapi kalau kita fikir logik kita, sepatutnya yang baca tahiyat tu salah. Baca tahiyat awal tu salah. Salah yang tidak membatalkan. Sebab tinggal aja lah. Kenapa baca? Ianya sunat. Kenapa nak buat juga? Ianya sunat. Bila ianya sunat, tinggal aja lah. Dengan alasan kalau Fatihah pun makmum kena tinggal aja jika masbuk, ini kan pula tahiyat awal. Itu hujah dia. Macam mana pun khilaf. Dimaafkan 3 rukun panjang pun ada. 45. Makmum syak membaca surah Fatihah di dalam rukuk. Makmum telah membaca Fatihah serta imamnya. Habis Fatihah dengan imam, maka tatkala rukuk ia, makmum tadi rukuk, berasa syak tentang bacaan Fatihahnya. Maksud berasa syak ni, dia baca ke tidak? Sebab dia ada satu lagi syak. Syak baca Fatihah tapi sempurna ataupun tidak. Tadi habis ke tak baca? Baca Fatihah tu garanti, cuma tak tahu sempurna ataupun tidak. Tadi baca ihdinas siratal mustaqim ke siratal ladzi terus. Bila dia was-was ni? Ketika dia rukuk, makmum rukuk. Dia sembahyang dengan imam, dia makmum. Ketika rukuk, tadi baca tak Malikumiddin baca Fatihah garanti baca. Malikumiddin tu baca ke tidak? Yang itu memang awal-awal lagi reject.
reject dengan maksud was-was tu tolak tepi, sembahyang dia sah terus. Sebab dia yakin baca Fatihah, yang dia was-was sempurna ataupun tidak. Maka awal-awal lagi syaitan tolak tepi, tak payah peduli. Yang ini bukan gitu. Ketika makmum tadi rukuk, dia aku baca Fatihah ataupun tidak. Beza tu. Yang itu aku baca Fatihah ke tak? Tadi yang masa berdiri tadi baca Fatihah atau tidak? Yang saya bagi contoh saya sendiri tadi, baca Fatihah sempurna ataupun tidak. Kita baca ke tak Fatihah ketika rukuk? Makmum tadi. Sedangkan imam rukuk, dia rukuk okay? Maka wajiblah ia mengikut imamnya dengan keadaan syaknya itu. Makmum tadi mesti ikut juga imam. Dia tak boleh berdiri. Kerana dia akan bagi tahu. Kerana dia akan batal kalau semayang jadi imam ataupun semayang seorang, semayang dia batal kalau buat gini. Tak apa kita baca sebab kat bawah tu ada tulis. Dan wajib ia mengikuti imamnya dengan keadaan syaknya itu. Maksudnya walaupun dia kata aku baca ke tak ketika rukuk ataupun ketika i'tidal ke, dia syak. Baca ke Fatihah ke tak tadi baca ke tak. Makmum tadi. Dia wajib ikut imam. Sampai habislah. Okey. Nanti kalau berterusan syaknya tu nanti dia kena tambah satu. Tambah satu. Lepas imam salam dia tambah satu. Sebab dia syak baca Fatihah ataupun tidak. Dan syaknya berkekalan sampai salam. Tiba-tiba dia lain sikit. Kat sini dengan keadaan syaknya semayang dia ikut imam, dia tidak boleh kembali kepada qiyam untuk baca Fatihah, tak boleh. Tengah rukuk, tadi baca Fatihah ke tak makmum tadi? Imam sami Allah liman hamidah i'tidal. Dia pun bukan i'tidal, dia terus berdiri baca Fatihah. Tak boleh. Batal kalau dia buat gitu. Sebab dia jadi makmum kan, ikut imam. Tuntutan mengikut imam itu sangat kuat walaupun ada syak bahawasanya tak baca Fatihah. Tetap juga kena ikut imam. Habis tu macam mana kalau syak berterusan? Lepas salam nanti tambah satu. Kerana tuntutan mengikut imam terlalu kuat. Okey? Tak boleh pergi baca Fatihah qiyam balik kerana mengikut imam itu wajib. Okey. Dan jika sekiranya teringat ia pada qiyam yang kedua bahawa ia telah membacanya, lepas dia ikut imam sambil duk loading fikir baca ke tak Fatihah tadi. Kalau macam ni lah imam salam nanti kena tambah. Aku dah lah duduk sah belakang imam, orang pelik, belakang aku tak tambah, aku tambah duk fikir. Tadi tak baca Fatihah ke tak? Aduh. Rakaat seterusnya dia teringat bahawa ia telah membacanya. Dah baca dah rakaat kedua lah. Rakaat pertama tadi dah baca. Lega. Baca dah lega tu. Maka dikira baginya rakaat itu. Dah teringat rakaat kedua, kira rakaat pertama tu kira lah, tak payah tambah lah, dia kata. Okay? Sekalipun taradud ni pergi mari dia panggil. Baca tak baca. 3-4. Taradud. Ragu-ragu lah, pergi mari. Itu pada keadaan bacaannya walaupun dia ragu-ragu, tapi dia ingat juga rakaat kedua, rakaat ketiga baru dia ingat. Senang cerita sebelum salam tu dia ingat. Bila dia ingat, dia tu makmum, tak payah tambah apa-apa. Okay. Bersalahan, macam ni tak boleh. Bersalahan jika adalah seorang itu bersemayang sendirian. Kalau semayang seorang tak boleh buat gini, batal. Macam mana? Bersendirian, munfarid. Atau dia jadi imam, sama juga. Buat macam imam buat macam ni, orang semayang seorang buat macam ni, batal. Iaitu apa, buat macam mana? Syak ia dalam keadaan rukuk tentang bacaan Fatihahnya. Ketika rukuk, dia syak baca atau tidak. Bukan dia rukuk, dia syak aku baca Fatihah tu garanti, tapi habis tak habis Fatihah. Itu tak payah peduli, teruskan sembahyang. Yang ini syak baca ataupun tidak. Bila dia ketika rukuk sembahyang seorang atau jadi imam, aku baca ke tak sembahyang seorang atau jadi imam ni, dia tak boleh teruskan sembahyang. Jika dia teruskan sembahyang, batal. Tak boleh. Okey? Ia syak dalam rukuknya tentang bacaan Fatihah, kemudian ia terus semayang. Dia semayang juga. Tengah rukuk, baca Fatihah ke tak? Semayang seorang ataupun imam tadi? I'tidal, baca Fatihah ke tak? Sujud, baca Fatihah ke tak ni ya? Macam tu dia teruskan semayang dengan keadaan syaknya itu. Kemudian teringat ia pada qiyam yang kedua. Rakaat kedua tu baru teringat bahawa ia telah membacanya. Baca macam tadi juga. Tapi tadi dia tu makmum. Yang ni dia imam atau dia semayang seorang. Okay? Dia ingat, memang baca lah. Dia ingat ni rakaat kedua. Telah membacanya pada rakaat pertama. Maka sembahyangnya terbatallah dengan i'tidalnya kerana melakukannya serta syak. Batal ketika i'tidal.
I'tidal mana ni? I'tidal masa awal-awal lagi dah batal lah. Awal-awal lagi batal. Tak payah rakaat yang kedua. Ketika rukuk, aku baca Fatihah ataupun tidak. Sembahyang seorang atau jadi imam. Dia pun sami Allah liman hamidah, batal sembahyang. Kat situ dah batal dah. Dia bagi contoh sampai rakaat kedua. Sebab dia nak bagi sama contoh dengan contoh jadi makmum tadi. Sebab tu dia kata rakaat kedua. Sebenarnya tak payah bagi contoh sampai rakaat kedua. Bila imam ataupun orang sembahyang seorang tu i'tidal aja, sedangkan dalam keadaan ragu-ragu baca Fatihah ataupun tidak, batal sembahyang. Terus batal. Terus batal. Habis tu sepatutnya dia buat macam mana? Ketika rukuk, baca Fatihah ke tak? Sembahyang seorang atau imam ni? Cuma imam memang warga makmum ni. Tapi kita ambil sembahyang seorang dulu cerita dia. Rukuk, ketika rukuk, baca Fatihah ke tak? Baca Fatihah, tunggu je kat rukuk tu. Lama dah rukuk ni. Tak tahu baca ke tak, tak sampai. Tak datang baca ke tak. Dia kena buat macam mana? Dia kena qiyam, bukan i'tidal. Berdiri, baca Fatihah. Lepas tu rukuk. Berdiri, baca Fatihah, lepas tu rukuk. Dia kena buat gitu. Kalau sembahyang seorang pun dia kena buat gitu. Sembahyang seorang. Kalau jadi imam agak-agak macam mana makmum? Rukuk. Ni sembahyang yang tak ada bunyi lah. Masuk sama ada rakaat ketiga, rakaat keempat. Ataupun sembahyang zuhur asar. Rukuk. Tadi baca ke tak, 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 baca ke tak. Makmum dah risau lah. Sudah imam ni kenapa? Baca ke tak, baca ke tak. Tak boleh lama sangat dia ni. Dia pun berdiri. Berdiri. Sepatutnya berdiri tak ada Allahu Akbar. Tapi kalau tak ada Allahu Akbar, makmum lagi hura-hara. Jadi dia pun Allahu Akbar juga, walaupun tak sunat, sebab bimbang makmum hura-hara. Bukan sami Allahu mahmidah, Allahu Akbar. Bukan sami Allahu mahmidah, Allahu Akbar. Jadi bila dia Allahu Akbar, walaupun sebenarnya tak perlu, tak sunat, bila dia berdiri, dia pun baca Fatihah. Makmum tadi standby nak sujud. Standby nak sujud. Nak bahas abad tu panjang nak bahas abad tu. Sekejap. Boleh je panjang Makmum nak buat macam mana? Sudah. Apa pasal imam ni? Lamanya i'tidal. Makmum tadi dalam keadaan darurat lah kita kata. Makmum tadi dia tak boleh baca Fatihah. Tak boleh. Makmum tadi tak boleh rukuk. Tak boleh sujud. Sujud boleh tak? Makmum tadi dia kena tetapkan pendirian dia. Mufarakah selesai, settle masalah. Dia mufarakah ni dia tetap dapat pahala jemaah. Sebab imam salah kan. Kalau makmum tunggu dalam i'tidal 1 2. Makmum tunggu dalam i'tidal darurah, maka ketika imam rukuk, imam i'tidal, dia kata ini sembahyang gerhana ke apa ni? Kemudian imam sujud. Bila imam sujud, makmum terus ikut sujud. Makmum tak boleh rukuk. Makmum tak boleh rukuk. Makmum tak boleh rukuk. Makmum tak boleh rukuk. Sebab makmum dah baca. Imam yang tak baca. Tapi itulah, nak tunggu tu masalah. Sebab i'tidal rukuk pendek. Memanjangkan rukuk pendek batal. Imam baca Fatihah ketika makmum i'tidal tunggu kat situ, lebih rukun dia memanjangkan. Tak boleh berdiri i'tidal lebih daripada bacaan Fatihah. Batal. Kecuali jika ada kunut nazilah atau kunut subuh atau kunut witir. Panjang pun tak apa. Jadi batal. Darurat. Makmum ni kena mufarakah ni. Darurat. Dia panggil darurah. Makmum kena mufarakah. Tak boleh buat apa dah. Makmum tak boleh sujud. Kalau makmum sujud, tunggu imam dekat sujud, makmum telah meninggalkan imam lebih daripada 2 rukun, batal. Makmum kena tinggal daripada imam 2 rukun, batal. Makmum ke depan cepat daripada imam 2 rukun pun batal. Darurah. Tunggu ketika i'tidal jadi panjang sangat, batal juga makmum. Nak ikut imam baca Fatihah, tak boleh, makmum dah baca Fatihah. Malah makmum dah rukuk. Darurah. Jadi gitu. Dia kata kat sini, dan demikian juga teringat ia pada qiyam yang kedua. Jadi dia nak bagi tahu, jika imam ataupun seorang yang sembahyang seorang was-was ketika dia kata sini, dan demikian juga segala rukun sembahyang jika dikerjakan serta syak pada menghasilkan peraturan sembahyang, niscaya batal sembahyangnya. Dia kata kiaskan dalam masalah lain ketika sujud. Tadi dia kata rukuk ke tak, rukuk ke tak, rukuk ke tak ketika sujud. Sembahyang seorang dengan imam.
Dua ni. Sembahyang imam atau seorang ataupun dia jadi imam. Dia kena rukuk terus, berdiri rukuk. Samalah, bukan Fatihah aja, semua rukun. Ketika dia berdiri rakaat seterusnya, dia was-was. Tadi aku duduk di antara dua sujud ke tak? Dia kena duduk antara sujud terus turun. Macam itulah, kiaskan. Jadi dia kena terus pergi ke rukun yang dia was-was tadi. Jika dia sembahyang seorang ataupun jika dia jadi imam. Jika dia jadi imam. Itu kalau sembahyang seorang atau imam. Sebab dia tak ada tuntutan innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Tak ada tuntutan ikut imam. Imam tak ada tuntutan ikut imam. Sembahyang seorang pun tak ada tuntutan ikut imam, kan? Maka sebab tu dia kena kembali balik kepada rukun yang dia syak. Tapi kalau dia jadi makmum, dia ada tuntutan yang lebih kuat, iaitu ikut imam. Maka ikut aja imam. Kalau syak tu berkekalan, tambah satu. Kalau syak tu tiba-tiba dah jadi lega balik. Oh ya, tadi dah settle, maka tak perlu tambah. Tu beza. Sikit lagi, satu lagi. Apa benda? Lupa dah. Ada satu masalah lagi bab ini. Demikian lagi macam itulah, teringat dia pada qiyam yang kedua. Demikian juga segala rukun sembahyang jika dikerjakan serta syak pada menghasilkan peraturan sembahyang, niscaya batallah sembahyangnya. Sehinggalah dia syak ni, yang sembahyang seorang atau imam ni, dia syak tu ketika itu rukun yang dia syak tu telah berlalu, dah sampai rukun yang sama. Istilah kitab dia panggil sampai kepada rukun yang seumpama. Masa tu tak boleh pergi balik. Macam mana? Kita bagi contoh tadi, dalam masalah Fatihah, dia syak ketika dia baca atau tidak, ketika rukuk, ketika i'tidal, kan? Yang sembahyang seorang atau imam tadi. Ketika sujud, baru teringat, maka kena pergilah baca Fatihah. Ketika duduk di antara dua sujud, baca Fatihah ke tidak? Kena pergilah baca Fatihah. Terus pergi. Dan teruskan sembahyang lepas pada tu. Ketika sujud, tapi dia sedar aku baca Fatihah ataupun tidak ketika rukun yang seumpama, iaitu ketika baca Fatihah pada rakaat seterusnya. Masa tu tak payah pergi dah. Contohnya, ketika dia baca Fatihah rakaat kedua, dia teringat, jadi aku baca Fatihah tak rakaat pertama. Macam mana dia nak pergi ke Fatihah? Sedangkan dia sedang Fatihah. Nak pergi macam mana? Tak boleh pergi dah. Maka tak payah pergi, terus tukar je. Rakaat yang dia duk baca ni adalah rakaat yang pertama, sebab dia sedang baca. Yang kata kena pergi jika rukun yang dia lupa tadi tak sampai lagi pada rakaat seterusnya. Tapi kalau dah sampai, tak payah nak pergi macam mana, tak payah pergi, terus je dah. Ganti aja. Fatihah ni Fatihah rakaat pertama. Rakaat kedua lah, tidak. Rakaat pertama tadi was-was baca atau tidak. Jadi aku kena pergi dekat qiyam. Masalahnya aku sedang qiyam. Aku nak pergi macam mana? Maka terus jadi terus. Ataupun dia sedar pada rukuk, i'tidal, sujud pada rakaat seterusnya. Dia baca Fatihah ataupun tidak, dia sedar tu bila? Dia was-was tu bila? Ketika dia rukuk. Rukuk mana ni? Rukuk bukan rakaat rukuk tu, rukuk rakaat satu lagi. Dia baca Fatihah, dia sembahyang, dia rukuk, i'tidal, sujud, tak sedar lagi ni. Duduk di atas sujud, tak sedar lagi. Rukuk baru sedar. Aku baca Fatihah ke tidak? Yang mana ni? Yang rakaat kedua tak? Rakaat pertama. Itu pun tak payah pergi. Tak payah pergi. Rakaat Fatihah yang rakaat kedua tu kira rakaat pertama terus. Ataupun dia sedang masuk sujud rakaat yang kedua, pun sama juga, tak payah pergi. Tu dia cuma gantikan aja. Rakaat kedua Fatihah tu sebenarnya rakaat pertama. Rakaat ketiga tu mana rakaat kedua? Nanti dia tambah satu. Macam pening bala. Tak kan? Sebab apa dia tak perlu pergi? Sebab dia tak boleh nak pergi, benda tu dah lepas. Jika masih lagi dalam rakaat itu, kenalah pergi. Ketika dia sujud, tadi masa aku berdiri, Fatihah baca ataupun tidak, kenalah pergi. Tapi kalau sujud tu sujud rakaat seterusnya, nak pergi macam mana? Dia dah hilang, dia dah lari, dah terlebih satu lap. Dah lebih dah. Maka tak perlulah pergi. Habis tu macam mana? Gantikan aja. Buat isyarat dalam kepala je. Rakaat yang kedua tu sebenarnya rakaat pertama, rakaat ketiga tu sebenarnya rakaat kedua, nanti aku tambah satu. Fikir aja. Kat situ. Habis. Pening sikit aja pun. 46. Ya. Layan syak tu dulu. Layan syak tu tak boleh lebih daripada rukun itu. Jadi kalau dia nak layan syak tu, dia kena duduklah dekat syak tu. Dia syak ketika sujud, baca Fatihah ataupun tidak.
Dia nak layan syak tu. Maksud layan tu dia nak tak puas hati, nak fikir juga, nak fikir. Tekan juga. Maka jangan angkat daripada, angkat kepala. Sujud lah. Lama mana pun tak apa. Baca ke tak. Cuma kalau jadi imam problem kan. Memang problem. Dia semain seorang. Aku tak puas hati. Aku tak nak. Aku nak ingat juga. Duduklah sujud. Jangan angkat. Angkat aja. Habis. Angkat kerana nak duduk. Angkat kepala daripada sujud kerana nak duduk di antara dua sujud. Tapi kalau angkat kerana nak bangun, tak apalah. Aku tak tahulah. Memang pergi mari tak berkesudahan. Maka angkat kepala bukan untuk duduk di antara dua sujud. Angkat kepala untuk berdiri balik baca Fatihah. Sebab dia dah penat dah sujud. Tapi kalau duduk main pergi mari tu, duduk dia angkat kepala. Tujuan angkat kepala kerana nak duduk di antara dua sujud. Betul? Niat aja, niat angkat kepala ni kenapa? Nak duduk di antara dua sujud. Kan masih lagi was-was. Buatlah keputusan dulu. Tak apa, nanti fikir masih duduk sedap sikit fikir masa duduk, fikir masa duduk payah, dia kata. Dia angkat kepala batal lah. Sedangkan kalau dia nak berdiri pun dia angkat kepala juga, tapi tujuan dia nak berdiri. Itulah. Dia tak boleh keluar daripada rukun itu, rukun yang dia was-was. Tak boleh. Betul juga. Tak jawab tadi. Sepatutnya dia kena buat macam mana? Dia gini. Bila dia pergi balik, dia tak tahu baca ketak tadi, dia pergi ke berdiri balik baca Fatihah, bermakna rukuk dia tak sah atau tidak dikira, i'tidal dia tak kira, sujud dia pun tak kira. Sepatutnya dia batal. Tapi oleh kerana dia bukan sengaja, maka tak batal. Tak batal sembahyang dia. Masih dia pergi berdiri tu, rukuk dia yang asal semua tak dikira. Dengan maksud dia kena rukuk i'tidal balik. Betul juga tak sambung kat situ. Lepas jangan baca Fatihah, lepas baca Fatihah dia sujud. Kenapa sujud terus tak rukuk? Sambung sujud tadi. Jangan buat gitu. Batas sembahyang pula. Dah betul dah batas sembahyang pula. Sambung akan datang 46 Masalah 46. Sudah yang tasbih kafarah dan nasratul subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.